bahagiannya, kalau yang sebelum tu kita hanya 2 bahagian. Sekarang kita ada 3 bahagian. Okay. Yang seperti biasa, bahagian A tetap soalan struktur. Okay. Tetapi yang sebelum tu 8 struktur, kita tukar 5 soalan struktur. Okay. Kalau 5 soalan struktur, bentuknya lebih kepada KBSM lagi. Cuma yang kandungannya mesti ikut yang KSSM. Kalau cikgu nak bina item, boleh dah ambil contoh. Okay. Yang bahagian B, 10 markah. 2 soalan jawab 1. Yang ini soalan esei. Okay. Maksudnya murid boleh pilih salah satu untuk menjawab. Sekiranya murid nak menjawab dua-dua, tak ada masalah. Cuba bagi Cikgu Bibi yang KSSM bentuk ni agak mencabar sebab banyak esei kamu perlu tulis. So kalau boleh pilih salah satu je, dah cukup, dah mencukupi. Sebab yang bahagian C, 40 markah, 2 soalan, walaupun di sini dua soalan, tetapi sebenarnya dia ada pecahan. Okay, contohnya setiap soalan ada A dengan B. Okay, so untuk bahagian C, soalan pertama A dengan esei. Okay, B-nya kita panggil dia perbincangan. Okay, idea bahagian C dapat dari mana? Yang ini sebenarnya dapat pada idea STPM bahagian C. Cuma yang pengalihan markah dia berlainan sebab yang sini kita 40 markah. Okay, so yang untuk soalan yang kedua di bahagian C, sama juga A, kita perlu tulis esei. Apabila cikgu sebut esei tu, maksudnya apa? Maksudnya dia masih perlu menulis nilai universal. Lepas tu yang B tu, dia hanya perlu perbincangan. Yang kedua-dua A dan B ni, dia perlu bincang isu yang sama. Contohnya kalau murid tu tidak faham isu tu, murid tu akan gagal untuk menjawab A dengan B. Okay, so yang bahagian C, yang soalan kedua sama juga. A tulis esei, lepas tu B tulis perbincangan. Okay, perbincangan tu maksudnya dia tidak perlu sebarang nilai universal. Okay, so ini yang format yang terkini. Okay, so jumlah markahnya 100 markah. Okay, so untuk yang KSSM, SPM, kerja khusus memang tiada. Okay, lepas tu dia ganti dengan P, BD dengan yang paper ni 100 markah. Okay, yang konstruk dia yang macam Cikgu Bibi beritahu tadi, tanya tentang mengingat, okay, memahami, tanya tentang fakta, konsep, maksud, okay, ataupun aplikasi menyelesaikan masalah mengikut situasi, okay, menganalisis tentang perasaan, lepas tu menilai sama ada tindakan kita betul atau tidak betul, mencipta tu bagi idea sendiri. Okay, so yang tempohnya tetap sama 2 jam 30 minit. Okay, so kita sambung lagi. Sebelum ke sini, cikgu nak bincang tentang yang okay.
Dan tentang analitik dengan holistik, okay. So sama je, yang ni lebih kepada menyelesaikan masalah, okay. Lepas tu holistik tentang memberikan pendapat, pandangan, pengalaman, cadangan dan lain-lain. Okay, so sebenarnya dia ada kaitan dengan yang konstruk ni. Okay, so yang ni harap semua boleh faham sebab cikgu sudah ringkaskan. Lepas tu contoh item yang diberikan oleh LP. Okay, kita boleh nampak. Okay, yang bila KSSM, dia adalah lebih kepada kita kata lebih dekat mendekati dengan kehidupan kita. Contohnya, dia tanya tentang sembun, dia ambil dompet orang lain, lepas tu dia tak kembali, dia nak beli telefon bimbit. So, masa dia tanya, berikan justifikasi. Nampak tak yang sini? Sorry. Contoh-conteng pula. Okay. Nampak tak yang sini? Okay, justifikasi sebenarnya dia adalah kita kata bahasa yang aras tinggi sikit. Kalau yang lama kita guna balik yang lama, huraian. Maksudnya berikan huraian anda. Okay, so yang ini dia akan bagi satu situasi. Lepas tu memintakan murid untuk menyelesaikan masalah. Okay, yang sebab murid biasa dah biasa dengan jawapan dalam buku teks. So bila jawab KSSM mereka takut. Biasa murid akan takut untuk menjawab. Tetapi cubalah cikgu nak galakkan murid-murid sebab sebenarnya jawab seperti biasa je. Kita jawab ikut kita kata apa? Mengikut fikiran kita, mengikut yang pertimbangan yang logik kita. Okay, contohnya dia kata kenapa sembun nak berubah fikiran. So kita boleh beritahu dia mengambil barang tanpa izin, so adalah bercanggah dengan ajaran agama. Okay, so kita bagi alasan yang logik. Okay, so kita boleh dapat satu markah. Okay, KSSM dia lebih kepada isu yang mendekati dengan murid. So kalau kita nak cari jawapan tu, cari jawapan daripada pengalaman. Okay, pengalaman murid itu tersendiri, murid itu sendiri ataupun pengalaman orang lain. Okay, so jawapannya tidak lagi terikat dengan skema jawapan yang sebiji sama. So dia mungkin kalau murid yang percaya karma, okay, so dia akan dia boleh tulis mempercayai hukum karma dan sebagainya. Okay, so untuk sampel ni saya ada berikan jawapan. Okay, kalau boleh nanti kalau nak baca pun boleh baca sendiri. Okay, saya cuba tunjuk semua contoh jawapan di sini lah. Okay, so nanti cikgu akan attach satu yang buku format yang kosong. Yang tak ada jawapan ni, cikgu attach satu lagi yang ada jawapan. Kamu boleh rujuk sendiri supaya tahu cara untuk menjawab kertas SPM nanti. Okay, so seperti biasa, yang ini implikasi kalau perkataan yang aras sederhana kita guna kesan. So sebenarnya dia berubah dari segi perkataan, penguasaan perkataan. Murid mungkin akan terkejut sebab untuk yang moral ni selalu dia ada satu skema jawapan yang tetap. Tetapi kalau KSSM ni, murid itu perlu berfikir dan memberikan jawapan dengan berdasarkan
pengalamannya. Okay, so mungkin murid akan terkejut tapi jangan risau, jawab dengan cara yang biasa je.